Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Semoga anak-anak di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari topik baru dalam pendidikan Islam tahun 5. Kita akan menerokai bidang sirah dengan tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid dapat pertama menyatakan maksud pemimpin dengan betul. Kedua, menjelaskan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Ketiga, menganalisis peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Dan keempat, merumus iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Baiklah anak-anak yang dikasihi, hari ini kita akan mempelajari bidang sirah unit 3 iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Murid-murid boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 5, muka surat 150 hingga 153. Baiklah, mari kita fikirkan mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam. Agak-agak apa ya jawapannya? Ya, betul tu murid-murid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin agung oleh masyarakat Islam dan juga bukan Islam kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga hubungan baik dan memelihara kesejahteraan bukan sahaja kepada masyarakat Islam tetapi juga masyarakat bukan Islam. Masya Allah, mulianya pekerti Rasulullah sebagai pemimpin agung. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pemimpin. Antara kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diteladani ialah sifat amanah, sentiasa menepati masa, baginda juga seorang yang kuat beribadah, seorang yang penyayang, sentiasa merendah diri. Baginda juga seorang yang sentiasa mengasihi orang yang lebih tua dan juga kanak-kanak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memelihara hubungan dengan manusia. Seorang yang bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Baginda juga memiliki sifat sabar, sentiasa bercakap benar, menjaga tutur kata dan adab sopan, suka membantu, menghindari perkara sia-sia dan juga suka bersedekah serta seorang yang tenang dan pemaaf. Wah, hebatnya kekasih Allah ini. Sebab itulah Allah sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kawan-kawan, kita contohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin ya? Pemimpin ialah individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Rasulullah SAW merupakan pemimpin yang agung dan perlu dicontohi. Mari kita lihat peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agung yang terbahagi kepada 4, iaitu Nabi Muhammad SAW pemimpin masyarakat, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim dan Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Jom kita analisa satu persatu. Bermula dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Peranan baginda yang pertama ialah baginda sentiasa berusaha menyatukan penduduk Madinah yang terdiri daripada berbilang agama dan kaum daripada permusuhan dan juga perbalahan. Kedua, menyemai sikap hormat dan bertoleransi iaitu bertolak ansur antara satu sama lain. Ketiga, berganding bahu antara pemimpin dan masyarakat seperti pemimpin negara luar ataupun kabilah-kabilah Arab. Keempat, tiada sebarang kekerasan dan paksaan. Contohnya dalam menyampaikan dakwah Islam, Rasulullah SAW tidak menggunakan paksaan untuk memeluk agama Islam. Kelima, sentiasa memupuk nilai murni dalam masyarakat seperti tolong-menolong, bekerjasama, bertolak ansur dan lain-lain. Keenam, menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan juga kegiatan masyarakat Islam. Ketujuh, menjadikan setiap individu itu berperanan dan bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Pertama, menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Kedua, merancang strategi peperangan. Ketiga, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Dan yang keempat, sentiasa menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Pertama, menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah sebagai asas utama dalam menjatuhkan sesuatu hukuman. Kedua, sentiasa adil dan saksama serta berpendirian tegas sebagai ketua hakim. Ketiga, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Manakala peranan Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara ialah pertama, menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Ketiga, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Keempat, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak.
Dan yang kelima, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan juga penipuan. Mari kita terokai sebuah kisah yang memperlihatkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Tersebutlah sebuah kisah di mana kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah mengadakan pakatan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin yang berada di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang muslimin dan dapat menghentikan dakwah Islamiah baginda. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap segala pergerakan musuh Islam. Baginda juga bersegera mengadakan mesyuarat tergempar bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi telah mencadangkan agar dibina sebuah parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda telah bersetuju menerima cadangan yang terbaik, lalu mereka pun melakukan proses penggalian parit tersebut. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW turut menggali parit bersama-sama dengan mereka. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyeberang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar itu. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi iaitu Bani Quraizah telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan berpihak kepada musuh. Lalu Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi ini secara tenang dan juga bijaksana. Baginda telah bermunajat memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda telah merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah, berlakunya angin yang sangat kencang yang telah merobohkan khemah-khemah musuh dan telah merosakkan semua harta benda pihak musuh. Pihak musuh merasa sangat gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya sebarang pertumpahan darah dan peperangan. Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka.
Begitulah kisah-kisah ataupun panduan serta contoh ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul, di mana kita dapat menyaksikan ataupun melihat kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin sebuah negara. Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin? Pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan juga cabaran. Keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Setelah kita memahami dan mempelajari tajuk pada hari ini, mari kita buat latihan menulis. Murid-murid boleh rujuk modul yang diberikan bermula muka surat 9 hingga 13. Jom kita lihat muka surat 9 terlebih dahulu. Arahannya ialah lorek dan padankan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Okey, boleh lihat peta buih tentang kepribadian Nabi Muhammad. Pilih kepribadian yang betul, lorek dan padankan. Seperti contoh, sabar. Okey, lorekkan jawapan yang tepat. Kemudian padankan. Okey, boleh pilih kepribadian Nabi Muhammad yang lain. Seterusnya kita lihat bahagian yang kedua, iaitu pilih dan tulis jawapan yang betul. Kepimpinan bermaksud apa? Tempat kosong untuk memimpin. Pilihan jawapan ialah keupayaan ataupun kekuasaan. Okey, jawapan yang tepat ialah keupayaan. Pilih dan tulis semula di tempat yang kosong. Seterusnya, kita lihat modul muka surat 10. Boleh rujuk halaman buku teks muka surat 154 dan juga 155. Arahannya ialah tandakan right ataupun betul pada ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Ada 8 ayat di situ. Okay, baca satu persatu dan tandakan pada ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin unggul yang betul sahaja. Baik, seterusnya modul muka surat 11. Boleh rujuk halaman buku teks muka surat 152 dan 153. Lengkapkan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okay, peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin ketua negara, ketua tentera dan juga ketua hakim. Bagi setiap peranan, pilih dan tulis 2 sahaja peranan yang betul dan tepat dengan merujuk halaman buku teks muka surat 152
dan juga 153. Seterusnya, modul muka surat 12. Arahannya ialah sesuaikan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. Ada 8 pernyataan. Pilih jawapan yang betul dengan memadankan dengan pasangan yang sebenarnya, iaitu kita lihat yang pertama, Rasulullah menghormati dan mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Kedua, Rasulullah datuk, penyayang dan sabar melayani cucu. Ketiga, Rasulullah bijak mengatur strategi. Keempat, Rasulullah bercakap dengan sopan, jelas dan tidak terlalu kuat. Yang kelima, Rasulullah memanggil sahabat dengan gelaran yang baik. Keenam, Rasulullah mengasihi isteri dan anak-anak serta membantu dalam urusan rumah tangga. Ketujuh, Rasulullah mengasihi dan menyayangi umatnya. Dan yang ke-8, Rasulullah seorang yang sangat dermawan. Rujuk modul muka surat 13. Tuliskan iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Boleh rujuk halaman buku teks muka surat 156. Jangan lupa untuk menjawab kuis dalam link yang saya berikan di bawah. Semoga kamu dapat melaksanakan tugasan yang diberikan dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Baiklah anak-anak yang dikasihi, jadikan setiap kepribadian Rasulullah SAW sebagai contoh dan amalan dalam kehidupan kita. Basahilah lidah kita dengan sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah telah menjanjikan ganjaran pahala yang sangat besar kepada hamba-Nya yang sentiasa berselawat. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.